Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafak syukur dapat lagi bersama pada malam ni. Kita tahun baru ni tukar jawatan kuasa kan baru ni. So jawatan kuasa lama kekal ke berubah ke? Campur-campur. Pengerusi baru ni siapa? Oh, itu hadir. Pengerusi baru. Okey. Imamnya? Imam sama. Okay. Kan nanti nak diselutasi orangnya tak ada ke apa tak tahu kan. Okay. Jadi kita sambung kuliah kita pada hari ini. Hari ini kita masuk hadis yang ke-13 ya, daripada kitab Sahih Bukhari bab iman. Hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu asabatun min ashabihi bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'saw fi ma'rufin faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya wa huwa kafaratul lahu wa man asaba min dzalika syai'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu fabay'nahu ala dzalik. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mengambil bahagian dalam perang Badar, ya, maknanya dia ni salah seorang daripada tentera Badar. Kenapa dia cerita bagi tahu kat sini? Kerana ahli Badar ni ada orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau ada cerita-cerita buruk tentang ahli Badar ni, dia cerita palsu lah. Kalau ada cerita buruk, dia adalah fitnah-fitnah ya, terhadap ahli Badar. Di antara fitnah yang masyhur adalah fitnah terhadap Sa'labah. Sa'labah tu dia ahli Badar. Yang diceritakan miskin, bila kambing, minta Nabi doakan jadi kaya. Bila dah kaya tak nak bayar zakat, mula-mula sembahyang berjemaah, lepas tu tinggal sikit, lama-lama tinggal. Lepas tu tak nak bayar zakat bila Nabi wafat. Sa'labah ni dia ahli Badar. Jadi ada satu buku, fitnah terhadap Sa'labah. Kita pula cerita ambil pengajaran, jangan jadi macam Sa'labah.
Jadi itu banyak lagi lah kalau fitnah-fitnah terhadap sahabat. Ya. Termasuklah fitnah terhadap Sayyidina Umar. Ya. Walaupun fitnah itu menjadi satu kekuatan akhirnya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar difitnah sebagai membunuh anak-anak perempuan, kan? Tapi tuan boleh baca lah fitnah terhadap Sayyidina Umar, dia tak bunuh pun anak perempuan. Bahkan keluarga Sayyidina Umar adalah keluarga yang banyak menyelamatkan anak-anak perempuan. Satu. Yang kedua, orang Arab ni dia suka dipanggil dengan gelaran atau panggilan anak sulung dia. Contohnya kalau anak tuan-tuan nama dia Umar, kan, tuan-tuan akan orang Arab lah, dia akan bangga dipanggil dengan ya Aba Umar, Bapa Umar, dia bangga dengan nama anak tu, ya. Jadi kalau Sayyidina Umar ni anak sulung dia Hafsah. Jadi sebenarnya Hafsah tu ada je elok sampai tua, kan. Abi Hafsin, gelaran Sayyidina Umar ni bapa kepada Hafsah. Hafsah tu elok tak mati pun, anak mana pula yang dibunuhnya, kan. Dia tak bunuh anak dia. Fitnah terhadap Sayyidina Umar lah. Okay, balik pada kita ni nak kata Ubadah bin Samit ini sahabat yang besar yang menyertai peperang Badar lah, ya. Dan ikut dalam pertemuan pada malam Aqabah. Ya, malam Aqabah ni malam perjumpaan Nabi SAW dengan orang Madinah. Ya. Membuat satu perjanjian di Aqabah, yakni Aqabah ni dekat Jamratul Aqabah tu lah, kan. Ya, dekat tempat melontar tu lah, kat Mina. Yang dah pergi haji, kalau pergi umrah mungkin tak pergi sebab umrah tak ada melontar, ya. Yang dah pergi haji, tuan-tuan melontar tu Jumratul Aqabah, kan, ya. Jadi dekat situ ada satu perjanjian yang Nabi buat dengan orang-orang Madinah sebelum Nabi hijrah ke situ, ya. Jadi ada pada malam itu. Jadi Ubadah bin Samit berkata, pada suatu waktu ketika Rasulullah sedang dikelilingi oleh sekelompok para sahabat, beliau bersabda, berjanjilah anda semua dengan saya. Nabi suruh sahabat-sahabat berjanji, ikat janji. Apa janjinya? Pertama, alla tusyriku billah. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jadi sebab ini bab iman, ya. Perkara pertama yang paling penting, ya, adalah supaya kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Sama ada dalam bentuk penyembahan secara direct kepada sesuatu, ataupun nampak seperti melakukan ibadah tetapi dengan tujuan yang lain daripada mendapat redha Allah. Itu juga masuk dalam menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dalam bab ini, dalam bab keimanan ini, ya, kita hendaklah membersihkan diri kita lah daripada mempersekutukan Allah. Ada banyak ayat yang Allah menjelaskan kenapa kita hanya boleh mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ya. Di antaranya Allah menjustifikasikan, pertama dia kata kerana Allah lah yang mencipta kamu. Ya, Allah yang cipta kita. Maka bila Allah Ta'ala menciptakan kita, dia suruh kita sembah dia. Ya. Itu satu. Walaupun setengah-setengah orang kata, ni orang tak faham lah. Dia kata, yang mencipta saya ni bapa dengan mak saya lah, kata dia, kan. Bapa, mak ni melahirkan je, mak ni bukannya menciptakan. Ya. Yang menciptakan Allah Ta'ala. Ya. Rabbnya, ya. Rabbnya itu Allah Ta'ala. Yang kedua Allah kata, aku yang cipta langit ni. Yang ketiga Allah kata, aku yang cipta bumi ni, tempat kau duduk ni. Dan aku yang mencipta segala yang ada di antara langit dan bumi.
Yang semuanya aku buat untuk engkau. Ha. Kemudian Allah kata, aku yang turunkan hujan tu. Daripada air hujan tu aku tumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan tu. Jadi kenapa tak nak sembah aku? Kenapa sembah yang lain? Ha. Jadi dalam bab tu je tak boleh nak jawab lah kan. Ya, tak boleh nak jawab. Sebab itu dalam hadis ada disebutkan. Nabi kata barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat aku. Faman lam yashkur ala na'ma'i. Walam yasbir ala balwa'i. Tak sabar atas ujian yang aku bagi. Walam yarda. Tidak reda dengan takdir yang Allah Ta'ala berikan. Falyatlub rabban siwahi. Maknanya carilah, mintalah dengan Tuhan yang lain. Falyakhruj min tahti ardi, min tahti samai. Keluarlah daripada bawah langit aku ni. Nak lagi langit mana lagi? Kan? Jadi maknanya wajib beriman. Wajib untuk kita tidak menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Nabi suruh ikat janji, pertama pegang betul jangan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wala tasyriku. Jangan mencuri. Sebab Nabi kata orang yang melakukan maksiat waktu dia buat maksiat tu dia tak ada iman. Kan? Jadi antara dosa-dosa besar ni mencuri. Ya, jadi jangan mencuri hak orang lain. Kemudian wala taznu. Jangan berzina. Ya, tidak berzina. Buat perjanjian tidak akan melakukan zina. Karena zina ni merosakkan keturunan manusia. Ya. Kemudian wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Ya. Dia waktu itu, zaman jahiliah ni, orang Arab ni dia ada kepercayaan karut pun dia. Di antara kepercayaan karut dia, orang-orang perempuan ni dia kata anak-anak malaikat jatuh dari langit kena pulang balik lah. Jadi kena pulang balik tu kena bunuh tadi lah. Itu. Yang kedua, orang Arab ni dia punya sistem ribanya dahsyat. Jadi bila perjanjian riba tu dia masuk perjanjian, kalau tak boleh bayar, ada anak perempuan tu kena diserah kepada alung. Jadi bila dapat anak perempuan ni, daripada alung ambil, baik aku bunuh. Macam itulah lebih kurangnya. Lalu dibunuh. Dan ada juga yang mengatakan mereka ni malu kalau ada anak perempuan. Ya. Jadi anak-anak perempuan itu akan dibunuh. Jadi Nabi tak bagi. Jangan bunuh. Ya. Sebab itu ada ayat Quran yang menjelaskan wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Walaupun ayat ni dia berbunyi dekat akhirat besok, apabila anak-anak yang kecil tu ditanya kenapa dia dibunuh. Sebenarnya nak kata yang bunuh tu lah, kenapa kau bunuh? Tapi ayat itu dia menyebut wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Ya. Jadi dekat akhirat besok orang-orang yang membunuh anak. Membunuh anak ni tuan, tafsiran ulama macam-macam. Sampai ada ulama yang menafsirkan seandainya suami isteri bersetubuh dan memancurkan air mani di luar faraj pun satu bentuk pembunuhan anak. Ya. Tapi kalau tuan-tuan belajar bab perancang keluarga tu satu kaedah perancang keluarga. Dan tak nak anak. Tapi ada yang mengatakan itu juga satu bentuk. Tapi kita ambil lah yang bunuh betul lah. Yang bunuh betul. Itu banyak tafsiran dari situ. Ya. Ataupun kalau saya tengok orang-orang sekarang ni takut ada ramai anak. Sekarang barang mahal semua Ustaz. Kalau anak ramai nak bagi makan apa kata dia kan.
Dia tak beriman bahawa rezeki itu Allah dah tentukan. Kan? Ini Allah Ta'ala dah tentukan rezeki. Kan? Tengok bapak-bapak kita dululah. Anak 10, anak belas-belas. Kan? Ada seorang kawan kita tu, Ameru ni lah. Keluarga isteri dia 21 orang adik-beradik. 18 tu mak pertama. Lepas tu maknya meninggal, bapaknya kahwin lagi. Ada anak lagi. Kalau fikir 21 orang nak bagi makan macam mana ya? Ya. Tapi Allah Ta'ala elok je bagi rezeki kat dia. Kan? Jadi kita ni tak usah takut lah. Tapi nak kempen pun nampak semua macam dah tak ada anak dia. Ya. Bagi tahu anak-anak kita lah kan. Jangan takut ada anak tu. Ada rezeki Allah Ta'ala bagi lah. Kan? Ya. Okay. Kemudian tidak membuat fitnah antara sesama kamu. Ini satu perkara yang sangat besar. Ya. Fitnah. Mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang. Yang menyebabkan permusuhan, pergaduhan, perselisihan paham dan sebagainya. Ya. Jangan sampai kita memfitnah seseorang. Mengumpat pun tak boleh. Cakap sesuatu yang benar tentang seorang dekat belakangnya yang kalau orang tu tak suka pun tak boleh. Apatah lagi memfitnah. Ya, ini satu budaya yang tidak sepatutnya adalah. Kadang-kadang orang kita ni main fitnah, lepas tu kena tangkap ke apa, kena dakwa, minta maaf. Dia tidak semudah itulah. Ya, tidak semudah itu. Jadi kita jangan membuat fitnah ya, antara sesama kita. Kemudian tidak derhaka terhadap perintah kebaikan. Allah Ta'ala suruh buat apa? Semua yang baik-baik itu kita kena lakukan. Ya. Ini yang Nabi suruh para sahabat untuk berjanji. Kemudian barang siapa menempati perjanjian itu, nescaya ia diberi pahala oleh Allah. Dan siapa melanggar salah satu daripadanya, maka dia akan dihukum di dunia. Jadi Nabi kata, kalau kita melakukan salah satu daripada perbuatan ini, maka kita akan dihukum di dunia. Dan memang, tuan-tuan, kalau kita belajar tentang undang-undang jenayah syariah, kita dah belajar pun hari itu, undang-undang jenayah syariah, bab hududnya, bab kisosnya, bab ta'zirnya, kita tengok menyengutukan Allah masuk dalam kategori hudud, mencuri masuk kategori hudud, zina masuk kategori hudud, bunuh anak masuk kategori kisos, fitnah dan derhaka ini masuk dalam ta'zir. Jadi semua tu ada hukuman yang Allah Ta'ala bagi. Ya. Dan barang siapa yang melanggar salah satu daripadanya, kemudian ditutup oleh Allah. Maknanya dia buat. Dia curi. Tapi orang tak tahu. Allah Ta'ala tutup. Tak didakwa lah. Ya. Orang Jawa kata orak konangan lah. Ya. Sedarlah cari tak jumpa lah siapa orangnya umpamanya. Sehingga ia bebas dari hukuman dunia. Sampai dia matilah. Tak ada siapa-siapa nak dakwa dia. Maka perkaranya terserah kepada Allah. Kalau Allah suka untuk mengampuni, diampuninya lah. Dan kalau Allah hendak menyiksa, disiksanya lah. Tapi bukanlah tujuannya supaya mengaku, supaya disiksa dekat atas, dikenakan hukuman dekat atas muka bumi ni. Maknanya atas salah silap yang dilakukan itu, bertaubatlah. Semoga Allah ampunkan. Ya. Maka kami semua para sahabat yang hadir melihat Nabi SAW berjanji kepada beliau atas hal-hal tersebut. Maka kita tuan bila baca hadis ni, kita kena janji dengan diri sendirilah. Pertama, janganlah sampai kita syirik dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mencuri, ambil hak orang lain. 3, jangan sampailah kita terlibat sampai bunuh-bunuh apa semua ni. Janganlah nak fitnah-fitnah orang.
Ya. Dan kita kena usahakanlah untuk beramal dengan segala perkara-perkara yang baik, yang diperintahkan. Dan baik itu, banyak kali saya sebut, penilaian baik itu adalah penilaian di sisi Allah, bukan penilaian di sisi manusia. Ya. Sebab kalau kita nilai baik di sisi manusia ni, ya, banyak yang akhirnya kita rasa baik. Ya. Tapi rupanya benda tu tak baik di sisi Allah Ta'ala. Okay, itu hadis yang ke-13. Kita pergi kepada hadis yang ke-14. An Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khairu malil muslimi ghanaman yattabi'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta orang Islam ialah kambing biri-biri. Dia gembala di puncak-puncak bukit dan di tempat-tempat air hujan berkumpul dekat lembah-lembah. Dia memencil dari orang ramai untuk menjaga agamanya dari bencana. Ya. Maknanya tuan, Nabi nak sebut, satu ketika maksiat ni akan bermaharajalela. Sampai orang pilih maksiat daripada kebaikan. Sekarang pun dah nampak macam tu juga. Kan? Tengok bayi lagi dah diajar nyanyi dah sekarang ni. Kan? Saya selalu bila student-student saya tanyakan, apa hukum nyanyi kan? Saya kata, okey kita ambil pandangan mazhab Syafi'i. Semua mazhab Syafi'i kan? Sebab dalam bab muzik ni, Imam Syafi'i paling ketat sekali tuan. Contoh buka balik kitab fiqh Syafi'i tu jilid yang ke-8 ujung tu. Alat-alat muzik ni Syafi'i semua haram. Bagi beli alat muzik tu, kalau kita pecahkan pun tak payah ganti sebab dia benda yang tidak syar'i. Itu Syafi'i. Kan? Oh, kita ni mengakunya Syafi'i tapi pesta nyanyi-nyanyinya kan. Kalau boleh dalam perut dah diajar nyanyi tu. Kita kalau boleh bila isteri mengandung tu suruh ngaji. Sebab bayi dalam perut tu dia dengar. Tapi dipakaikannya earphone tu kat perut. Lagu dangdut ke, lagu rock ke, tak tahulah. Biar lain-lain boleh nyanyi semua kan. Sebab yang dikejar duit kan. Bila tengok pertandingan yang agama, hadiahnya 1,000, 2,000. Nyanyi sejuta hadiahnya. Jadi yang dikejar orang itu. Jadi Nabi kata akan berlaku satu ketika oleh kerana maksiat itu terlampau dahsyat. Akhirnya yang paling baik adalah orang yang duduk seorang-seorang yang menghindarkan diri daripada maksiat itu. Kan? Jadi sebenarnya orang yang menghindarkan diri duduk seorang-seorang takut agamanya rosak itu bagus. Nah, tapi kita tidak menafikan bagusnya orang yang berdakwah untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang ada tu. Jangan pula semua lepas ni banyak sangat ni jom cari hutan baru lah duduk. Akhirnya semua orang keluar daripada tak nak jumpa orang. Ya. Jadi kalau kita ada ruang untuk dakwah, untuk mengubah masyarakat, marra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi dan sebagainya tu, wa illam yastati' fabila, siapa yang nampak apa ni kemungkaran ubah dengan tangan, tak mampu ubah dengan mulut, bagi teguran dan sebagainya. Ya, kalau dekat apa media sosial dia jawab dalam bentuk media sosial umpamanya, kita kalau kita mampu untuk itu lakukanlah, kerana itu juga mendapat ganjaran yang besar. Tapi dalam hadis ini Nabi kata orang yang memencilkan diri juga ya adalah suatu yang baik untuk menjaga agama. Ya. Adapun dari sudut
Nabi kata harta yang paling baik ni kambing, wallahualam, mungkin lah kan. Satu ketika akan jadi begitu. Kat Malaysia ni dulu kambing tak apa laku kan. Sekarang, tak ada kambing pula orang kata, lah tak meriah lah tak ada kambing kan. Ya. Buat jamuan kat jamuan raya kat surau pun kan. Ada kambingnya tak? Itu tanya dulu kan. Jadi kalau ada yang tanya lain kali, tuan-tuan kata ada je. Lepas tu ikat seekor kat situ kan. Tak berani masak pun kambingnya ada lah tu seekor kan. Tapi orang nak. Allah alam, mungkin itulah akan jadi harta yang mahal satu ketika nanti. Okey. Hadis yang seterusnya an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mal bima yutiqun qalu inna lasna ka hayatika ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'rafal ghadab fi wajhi thumma yaqulu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya, disuruhnya mereka mengerjakan amal-amal yang kira-kira mereka sanggup mengerjakannya. Lantas mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini tidak seperti anda. Allah Ta'ala telah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya apa? Bila Nabi jumpa sahabat, sahabat ni gagah, sehat. Kan? Nabi suruh pergi perang. Pamannya kan. Apa amalan paling bagus ya Rasulullah? Perang. Nabi kata. Nabi tengok orang ni kalau pergi perang ni tak apa ni kan. Orang tuanya pula sakit. Ya Rasulullah, apa amalan paling bagus? Jaga mak bapak. Kalau tuan-tuan tanya, tengok hadis-hadis berkenaan apa amal paling afdal ni, Nabi jawab lain-lain. Berdasarkan kepada orang tu. Kerana Nabi jawab berdasarkan kepada kemampuan orang itu. Jadi bila Nabi suruh sahabat-sahabat beramal ni, Nabi suruh berdasarkan kepada kemampuannya supaya dia boleh istiqamah dengan amalan tu. Sampai ada perasaan dia kata apa? Sikit sangatlah Nabi suruh. Perasaannya begitu. Dia kata, ya Rasulullah, kau ni dijamin syurga dah. Kan? Jadi kami ni tak dijamin lagi. Naklah amalan yang lebih daripada engkau lah. Lebih kurang gitulah bahasa kasarnya. Supaya kami boleh juga masuk syurga. Kami tak dijamin. Kami ni banyak dosa ni. Kau dah dijamin, dah diampunkan. Kan? Jadi ini apa ya? Semangat nak beramal lah. Semangat nak beramal. Tapi sebenarnya kita jangan memperlekehkan amalan yang kecil-kecil ni. Kan? Lepas sembahyang, suruh zikir. Lepas sembahyang Nabi kata, istighfar lah 3 kali. Kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sikit je, pahalanya besar. Nabi suruh lepas sembahyang, Maghrib umpamanya bacalah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas subuh 10 kali. Ringkas saja, pahalanya besar. Kan? Lepas yang lain tu 3 kali lah. Subuh dengan maghrib 10 kali. Nabi suruh lepas sembahyang baca surah Ikhlas sekali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Kalau lepas subuh 3 kali, lepas maghrib 3 kali. Adalah banyak, pahalanya besar. Nabi suruh, ini cerita zikir lah kan. Ya? Tiap-tiap kali lepas sembahyang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Ringkas saja, pahalanya besar. Nabi suruh baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang.
Ini yang paling besar sekali. Nabi kata barang siapa yang setiap kali lepas sembahyang dia baca ayat kursi, patutnya masuk syurga dah dia. Tapi tak masuk lagi pasal belum mati aja Nabi kata. Tapi yang tu pun tak baca juga. Kan? Sahabat nak yang berat-berat lagi lah. Itu simple-simple tu. Kan? Tapi nak syurga ni. Dia punya apa? Dia punya semangat dia. Ya. Mendengar ucapan mereka itu, fayaghdab. Nabi marah. Hatta yu'raful ghadab. Sampai nampaklah marah Nabi ni. Ya. Bila kata bagilah amalan lebih kurang. Kan? Seolah-olah menyentuh Nabi marah. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan yang lebih alim tentang Allah di antara kamu ialah aku. Allah kata ya. Jadi sebenarnya, walaupun ringan yang aku suruh tu, ya, tapi pahalanya jangan dikhawatirkan sikit. Pahalanya banyak. Nabi kata, aku lagi tahu, kau tak tahu. Kan? Setengah-setengah orang itu ni macam-macam lah. Duk. Contoh-contoh lah ya, contoh zikir kan. Macam-macam zikir apa-apa yang panjang-panjang, yang payah nak hafal lah. Dulu arwah mak mentua saya tu macam-macam dia punya. Zawawi ni dia bahasakan diri saya dengan saya encik. Mak mentua saya bahasakan encik. Ni encik dapat zikir ni. Saya pun apa zikir apa nak baca pun payah ni cik. Yang senangnya la ilaha illallah je lah cik. Sebab Allah kata, Nabi kata afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itulah hari-hari. Kan? Nak 100 kali, 1000 kali itulah besar. Bukanlah tak boleh zikir yang lain. Boleh. Tapi jadi sampai nak menghafal payah, tak faham makna apa semua. Saya kata, la ilaha illallah sudahlah. Duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Nabi kata, man qala la ilaha illallah dahulal jannah. Nabi kata, siapa zikir la ilaha illallah masuk surga. Itu je lah. Kan? Saya bukan menafikan zikir yang lain. Boleh zikir yang lain. Tapi kadang-kadang orang kita ni nak yang apa? Yang belik-belik tu rasa macam lebih best daripada yang mudah-mudah. Walhal Nabi ajar ikut kadarnya. Kan? Ni cukup lah. Kan? Ya. Bukan kata Nabi tak akan sembunyikan ilmu kan. Sebab tu Nabi kata aku lebih alim, aku lebih takwa dengan Allah Ta'ala. Aku tahu apa yang aku ajar tu. Dan Nabi tak akan sembunyikan. Ya? Jadi kita ni bila amal-amal yang kecil ni jangan kita perlekehkan lah. Ya? Jangan kita lekeh-lekehkan sampai kita tak nak buat. Jadi yang kecil-kecil itu kita jangan tinggal di samping yang besar lah. Ya? Yang besar ni yang susah ni kan puasa. Buat juga kan puasa daripada dari subuh sampai maghrib. Oh kan. Tu pahalanya besar juga. Tapi kalau tiap-tiap hari urus kita kan. Ya? Ini yang gemuk-gemuk ni masa tak puasa ke apa? Puasa juga. Tapi sekali-sekali kan. Boleh lah nak jadi apa. Tapi jangan niat kerana nak kurus lah. Kan? Niat lillahi ta'ala dapat kurus tak apa. Jangan niat nak kurus nanti puasa tak kurus-kurus menyalahkan puasa lah. Ya? Lillahi ta'ala. Ya? Okey. Jadi Nabi dalam bab iman ni, ya, amalan-amalan yang Nabi ajar walaupun nampak kecil tetapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya bagi salam nampak kecil tapi besar, kan? Okey. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Wa man yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da iz antaqadhahu Allah kama yakrahu ay yulqa finnar. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, ada 3 perkara. Barang siapa yang melaksanakan ketiga-tiganya, nescaya ia akan mendapat
kenikmatan iman. Ya. Jadi tuan-tuan, nak rasa nikmat iman itu, Nabi kata buat 3 perkara. Yang pertama, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya kepada yang lain daripada keduanya. Kalau sampai tahap ini, ya, mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya, ya, kita akan, walaupun susah, kita akan rasa ini Allah Ta'ala yang bagi, Allah sedang uji aku. Aku kena terima. Tapi kalau tak, bila susah je, aduh, ngeluh. Dapat nikmat pun mengeluh juga. Dapat apa? Dapat bonus kan? Mengeluh. Alah, asal dapat bonus je, semua datang minta. Mengeluh juga walaupun dapat nikmat tu. Jadi sebenarnya bila manusia ni betul pengharapannya pada Allah Ta'ala, kan? Macam kita tengok orang-orang yang susah kat Palestin lah, kena bom, kenapa anak-anak ni kata kami ada Tuhan yang lebih kuat. Nampak relax, tenang. Ya, ini orang yang telah mendapat nikmat, diuji oleh Allah Ta'ala, merasa Allah sayang dengan aku. Sebab tu Allah uji. Kan? Diuji dengan susah ke, diuji dengan senang ke, merasa itu suatu kenikmatan. Yang kedua, orang yang mencintai orang lain kerana Allah semata-mata. Kita berkawan dengan orang dan sebagainya, menghormati orang ni kerana Allah. Bukan sebab dia ada jawatan yang kita boleh minta tolong ke. Bukan kerana itu. Kan? Kalau kerana itu, akhirnya kecewa sendirilah. Kita mengharap dari apa-apa daripada itu, tak bagi kan. Ya kita sokong dia, rupanya tak tahu je pasal kita ni. Tapi kalau kita sokong dia kerana Allah, dia tak dapat bantu kita pun, kita tak kira lah apa sokong dia tu, kerana tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu kan kadang ada orang, adalah beberapa orang lah, jumpa dengan saya masalah dengan jiran, umpamanya kan. Saya kata sebenarnya kita buat baik dengan jiran bukan sebab jiran kita baik. Tapi kita kena buat baik dengan jiran sebab Allah perintah kita buat baik dengan dia. Masalah dia tak baik dengan kita, dia jawab dengan Allah Ta'ala. Masalah kita tak baik dengan dia, nak jawab dengan Allah Ta'ala, kan leceh. Kita baik je dengan dia. Kan? Jadi kita tak ada masalah. Kan? Ini masalah tu, masalah ini kan. Kita balikkan semua urusan kita ni untuk Allah Ta'ala. Kan? Kita jangan menyusahkan orang. Kalau kita menyusahkan jiran apa semua, kita janganlah menyusahkan jiran kan. Kita jaga hubungan kita tu. Ya. Jadi kita mencintai orang lain kerana Allah, maknanya ya kita tak naklah sesuatu menimpa orang itu dan sebagainya kan. Ya. Okey. Yang ketiga, orang yang benci untuk kembali kepada kafir setelah Allah melepaskannya daripada kekafiran itu. Sama dengan bencinya akan dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi kita benci kepada maksiat-maksiat, kejahatan-kejahatan ni, sebagaimana kita benci, kita akan dibakar. Ya? Jadi kalau kita boleh tanam ini, itu yang mendapat halawatul iman. Akan dapat nikmat iman. Bila sembahyang pun nikmat aja. Kan? Imam baca panjang nikmat je. Imam sujud panjang nikmat je. Ini kalau tak, imam baca panjang komen makin panjang. Imam sujud panjang komen makin panjang. Kan? Tapi imam kena tengoklah makmumnya. Kalau ada yang sakit ke apa gitu, itu imam kena ambil perhatian lah kan. Tapi maknanya tuan, bagaimana kita nak mendapat halawatul iman, nikmat iman ni, satu, mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, mencintai orang lain kerana Allah Ta'ala, sayang ke orang lain kerana Allah Ta'ala, dan kita tak suka kepada perkara-perkara yang buruk akan berlaku, kita lakukan ataupun orang lain lakukan. Wallahu a'lam. Hari ini kita sempat baca 3 hadis sampai hadis yang ke-16. InsyaAllah bulan depan kita sambung hadis yang ke-17. Qulu qawli hadha
Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surat Al-Asr.